Now recording, it's all yours. Okay, Assalamualaikum and good evening, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi. So this is our second session from Speakers Rendezvous. As you know, kita buat session ni on monthly basis. Thank you for some of the speakers that I invited to give their free talk. Oh, tak kena bayar ni. So we are lucky to have volunteer speakers on monthly basis. So kita serahkan session ni kepada Encik Muhammad Rizal Hassan dengan tajuk dia Seni Pengurusan Sabar. Semoga kita semua boleh bersabar lepas ni ya. So Rizal, I hand over to you. Baik, terima kasih informasi. Assalamualaikum everybody. Selamat datang ke program ada sesi je, sejam je. Sesi pengurusan sabar. Dan saya assume mereka-mereka yang datang ni adalah orang-orang yang kurang sabar. Kalau dia banyak sabar, dia tak datang kan? Betul. Saya sedang bersiaran daripada Setia Alam kepada mereka yang bersiaran di Gaya Pahang dengan Johor. I doubt you're here. Kalau you're here, this will be a good session untuk anda untuk menguruskan sabar masing-masing. Yeah. Because Masni tak boleh jadi host, I am admitting people coming in. Alright. Let's start. Mari kita mula. Saya buka slides. You can make any co-host, Pak. Well, Masni punya tak boleh. No, any. Ya. Our Hajah any. I know. If I can. Boleh bagi I co-host. There goes. I know. I can't. I can't jadikan you co-host. There's no button which says co-host. Make host saja. This is what my profile picture look like. Setting lah tu. Iyalah. Never mind. Let's just start. Mari kita mula. So sambil-sambil kita ajak orang masuk. Tak. There you go. Seni pengurusan sabar. Dan kepada mereka yang tidak kenal saya, nama saya Muhammad Rizal Hassan. Panggil saja Rizal. Jangan panggil Encik Rizal, jangan panggil Brother Rizal, panggil Rizal. Kenapa? Kerana mak bagi nama Rizal. Mak tak bagi nama Encik Rizal. Ya. So, kepada mereka yang baru masuk ni, sekiranya kawasan anda tu sedang bising, eloklah letak diri anda mute kerana nanti suara anak-anak tu yang akan keluar dalam recording dan kita akan keluarkan recording anda ni, suara anda ni selama-lamanya di YouTube. So pastikan sekiranya anda tidak bercakap dan especially tempat-tempat anda tu bising, letak diri anda on mute. Ya. Kalau tak saya mutekan anda. Alright. Okay. So let's start. Seni pengurusan sabar dan saya akan mulakan. Siapa di kalangan anda semua di sini yang kata dirinya dapat menguruskan sabar dengan baik? Sila letak di chat box tu kata ya. Anda dapat menguruskan sabar dengan baik. Tidak. Tak ramai kot sebab tu datang. Ya, rasanya macam tu lah Dr. Rabat kan. Manalah tahu kok ada ya. Okey, siapa yang rasa dirinya dapat menguruskan marah atau stres dia dengan baik? Sila letak. On the way to baik. Yes, boleh lah. On the way to baik itu lebih baik daripada tak boleh langsung. Very good. Ya. Ini takut kena bangau kalau dia tak uruskan dia punya marah. Alright, so anda bersama dengan saya ialah macam mana nak menguruskan sabar. Kenapa menguruskan sabar? Kenapa tak menguruskan marah ke, menguruskan stres? Kerana adanya stres, adanya marah adalah kerana kita ni kurang hilang sabar. Adanya marah, adanya stres, adanya depres adalah kerana hilangnya sabar.
So saya nak tunjukkan macam mana nak uruskan sabar tu dulu. Dan bila kita sabar, nak stres, nak marah, nak depres, boleh. Ya, bukan kita tak boleh, boleh. Saja marah dengan sabar. Stres dengan sabar. Ya. Sabar tu akan jadi anda punya control volume. Sabar tu yang akan menjadi penghulu kepada emosi-emosi yang lain. So let's start dengan satu cerita. Oh ya, tunggu. This is what you're going to belajar. Dan kita akan start dengan cerita ni. How I nearly killed a man. Bagaimana saya hampir menjadi seorang pembunuh. Ya. Tuan Syed, bila jadi pembunuh tu, dia akan gelak macam tu, Tuan Syed. So let's start with this story. Macam mana saya uruskan sabar saya dulu dengan cerita ni. Ya. Dia berlaku suatu masa dahulu. And at that time, it berlaku di Shah Alam. Tempat berlakunya, Aero tu ha. For those of you yang tahu di mana Concord Hotel lah, kat belakang Concord Hotel tu. Ada kemalangan antara kereta saya dengan kereta seorang wanita. Ya, kami berlaga di situ. And bila dah berlaga, masing-masing tidak dapat menguruskan keadaan siapa salah, siapa betul. Oleh kerana tak boleh uruskan tu, so the only logical solution ialah pergi ke mana? Pergi ke balai polis. And bila pergi ke balai polis, alhamdulillah, policeman tu kata dua-dua salah. Which settles everything kan? And I thought that settle everything. Bila keluar daripada balai polis tu, boyfriend si wanita tu ada kat luar. Dan dia mencarut. So saya letak blip je, tapi dia mencarut habis. Nah, kalau mencarut saya tu tak menjadi masalah, tapi bila dia mencarut tu dia mencarut ibu. You know, bila dia sebut ibu. And then dia mencarut, dia guna nama, dia kata mak kau. So at that moment of time Dr. Rahman, at that moment of time saya ni orangnya muda lagi. And at that moment of time saya tu was jurulatih silat. And I knew kalau saya ni pukul lah orang ni, saya lempang lah orang ni, mati dia. So what did I do? Saya letak tangan saya ke belakang saya, put my hands behind my back, and I just let him talk until he got fed up kerana saya tak respond. Yeah. Habis je kata tu, saya pun pergi jumpa mak. This is my mother, mak saya. And I practically cried. Saya bantai menangis. Kerana saya pada pandangan saya pada waktu tu, saya kata saya gagal mempertahankan namanya. Ya, bantai saya menangis. And you know what she said to me? She said, if you had hit the guy, kalau lah saya memang bunuh dia, I would be spending my time in jail. Ya, Rizal, you akan spend your time in jail, and mak yang akan menangis selama-lamanya. So at that moment of time, I realized that to not fight, tidak bergaduh dan mengawal sabar tu akan menyebabkan macam-macam benda yang akan memanfaatkan kita. Dan sekiranya saya lepaskan marah saya dan memang belasahlah orang tu, apa yang akan berlaku juga banyak benda yang buruk yang akan merosakkan kehidupan kita. Yeah. So that's where sabar comes in. Yeah. Tuan Syed, kalau sabar dalam bahasa Arab, kita sebut macam mana? Tuan Syed kerja kat Saudi suatu masa dahulu kan? Sabar. Sabar dalam bahasa Arab? Sabar. Sabrun. Yeah. Yeah. Sabara. Yeah. Dan kita akan guna akronim SABR ni sebagai guideline kita untuk menguruskan sabar. Yeah. We will use SABR sebagai akronim. Ni Dr. Rahman kalau bab akronim dia nombor 1. Kita akan guna SABR ni sebagai akronim untuk guideline kita macam mana nak uruskan sabar. Ya. So kita mulakan. Just a bit of kata-kata sambil saya add in beberapa orang masuk. Kemanisan sabar itu.
You know, sometimes kita ni take for granted sabar ni is something that everybody should have. Tak. Some people don't have it langsung. Yeah. Baik, untuk merasai sabar tu kita perlu diuji. So apa kata saya bagi tuan-tuan perempuan sambil kita belajar SABR tu untuk memastikan apa yang kita belajar tu kena, boleh berguna, boleh berfungsi, boleh bermanfaatkan kita. Apa kata kita uji tuan-tuan perempuan yang berada dalam sesi kita hari ini. Ya. Ini ujian anda sekarang. Saya nak tuan-tuan perempuan tuliskan satu masa di mana anda hilang sabar. Write down one event. Dia mungkin event yang pendek. Dia mungkin event yang sekejap tadi. Ia mungkin event yang bertahun-tahun yang lepas. Tak kisah. Ya. I want you to write down one event. Ya. Tuliskan satu event. Satu je. Ya. Di mana anda hilang sabar. Saya beri masa 20 saat. Mula sekarang. Three, one. Kongsi dengan saya satu event. Siapa-siapa nak bersuara, just bagi nama dan bersuara. Give me one. Malu bangau. Kepada mereka yang faham saya, dia tahu apa maksudnya. Give me one event yang anda hilang sabar. Dia mungkin satu benda yang nak degil, maksudnya kita hilang sabar, kita buat apa? Cubit. Cubit. Okay, thank you. Nasib. So, emosi yang ada pada waktu tu adalah marah kot. Marah. Alright, thank you Masni. Now, siapa-siapa yang bagi bersuara dengan saya, dia dapat satu bintang. So, bila saya kata satu bintang tu, dia letak satu X dekat kertas. Satu X maksudnya satu bintang. Siapa dapat 5 bintang, kita panggil dia Datuk. Siapa dapat 10 bintang, kita panggil dia Tan Sri. Siapa dapat 15 bintang, kita panggil Tun. Selalunya saya tak bagi lebih daripada 15 bintang, kerana lepas Tun dia mendiam. Tondol. Can I share? Yeah, give me one. Okay, I was actually angry with a client. Masa tu I was working in one of the bank frontline dekat depan counter. Thank you. Cukup, madai. One star for you. What? Come on, give me one more. Give me one event. Yeah, Z. Come on, give me one more event. Hello. Yeah, silakan. I nearly start someone nak tikam orang. Ganas punya marah sampai nak tikam orang ya. Marahlah emosinya waktu tu marah ya. Betul. Ya, okay. Kita tak akan judge. Kita buat apa yang kita buat pada waktu tu kerana dia penting untuk kita. Pasal tu kita buat. Ya. So kita tidak akan judge. Bila anda cakap begitu, kita tidak akan judge. You take it as it is. Right? So, now ketiga-tiga event yang kita cakap tadi tu, kita marah, habis tu kita hilang sabar. Ya. Hilang sabar tak semestinya jadi marah. Kita boleh hilang sabar, habis tu kita murung. Kita boleh hilang sabar, habis tu kita bantai menangis. Kita boleh hilang sabar dan kita ada emosi yang lain. Ya. Bukan kerana hilang sabar kita jadi marah. Ya. Kita bila hilang sabar, kita boleh jadi macam-macam. Any kind of emotion comes out. Yeah. Let's get that clear to you.
Alright, so let's go on the, ingat ya, SABR. Kita mulakan dengan S. Kita mulakan dengan okay. Kita tinggal diamkan orang. Alright. Alright. S. Shut up. Now, saya nak tuan-tuan perempuan sebut kuat-kuat. Walaupun saya tak nampak, tak dengar, ya, tetapi mulut tu gerak. Cakap, shut up. Shut up. Very good. Dia ada attitude sikit. Dia ada tanda suran ujung dia. So kalau kita shut up, dia tak kena. Shut up. Yeah, there you go. Shut Now, up. Shut up. Yeah, very good. Shut Now, up. Shut up apa? Shut up. Shut Shut up up. apa? Shut up. Kita nak shut up dua benda. Nombor satu, kita nak shut up mulut. Tutup mulut nak senang. Tutup mulut is easy. Just tutup mulut dah finish. Tutup mulut kan. Tetapi nak shut up ambil apa kejap suara-suara. di your stand. Shut up suara-suara dalam kepala tu. Itu yang susah. Ya. Siapa pernah tengok Inside Out? Kepada siapa yang pernah tengok, angkat tangan kanan. There, Inside animasi, pergi cari. Ya, kepada mereka yang tak pergi tengok, pergi tengok. The voices in your head. Ya. Dalam kadang-kadang mulut tutup tapi kepala mencarut lagi. Mulut dah okey, silent, diam. Kadang-kadang ketap bibir tapi kepala mencarut lagi. Ya. So kita perlu tutup mulut dan tutup suara-suara di kepala. So soalan dia lah, macam mana tutup suara-suara di kepala? How do you switch off the voices in your head? Orang yang buat meditasi, ya, contohnya orang Hindu, orang India yang buat meditasi, mereka beritahu saya, mereka akan ulang-ulang satu perkataan berkali-kali yang menyebabkan semua suara-suara dalam kepala itu hilang. Contohnya mereka sebut inner peace ke, om ke, mereka ulang perkataan tu berulang kali yang menyebabkan semua suara-suara dalam kepala itu hilang. Kepada mereka yang beragama Islam, kita ni orang Islam ada perkataan yang jauh lebih baik, ya. Contohnya Allah. Ya. Sebut Allah, kita berzikir. Bila kita ulang, apa yang berlaku, dia override your mental capacity. What happens and all you remember is that one word saja. Ya. Maka tutup mulut dan tutup suara-suara di kepala. That is your first langkah macam mana nak uruskan sabar. Nah, soalan dia lah, nak tutup mulut, nak diamkan diri tu sampai bila? Siapa nak jawab? Kita nak diamkan diri itu sampai bila? Can I try? Yes, can. Don't try cakap. No, ni. no try. Yes. No try. Diamkan diri sampai pedih kat dada tu turun. Fuyo. Pedih kat dada tu turun. Okay, continue. Then, yeah, that's it. Diam sampai di situlah. Saya nak cuba, Tuan. Okay, Jangan cuba. Ditang dulu. Okay, next. Siapa? Kak Sila. Yes, silakan. Sampai orang tu diam. Sampai orang itu diam. Oh, You okay. diam sampai dia diam. Sampai dia diam. Okay, terima kasih Masila. Bintang untuk anda. Lain. Give me one more. Give me one more. Nak diam ke? Nak diam tu sampai bila? Sampai dah tak boleh diam. Sampai dah tak boleh diam. Sampai mencarut balik. Terima kasih kepada orang yang bersuara itu. Bintang. Sampai puasa diam. Saya cadangkan gini. Rasulullah kata, bila kita tidak boleh cakap benda yang baik, maka diam. Betul? Bila kita tak boleh cakap benda yang baik, maka diam. Maka kita ni nak diam sampai kita boleh cakap baik kembali. Sekali ya. Rasulullah kata, kalau tak boleh cakap benda yang baik, diam. Maka kita ni diam
sampai kita boleh cakap baik kembali. Until you can say what is good tentang what is happening at that moment of time. Selagi kita tak boleh cakap benda yang baik tentang apa yang sedang berlaku, diam. Boleh? Kerana bising-bising tu, baik bising mulut kita atau bising dalam kepala, dia hanya mengeruhkan keadaan. Ya? Noise only interferes with things. Ya? So, shut up. Tutup mulut dan tutup suara-suara dalam kepala tu. Cara nak tutup suara-suara kepala tu, zikir. Fokus kepada satu perkataan je. Allah contohnya. Fokus until you completely quiet. Until you completely diam mulut, diam suara-suara dalam kepala. Sampai bila nak diam? Sampai kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Kita nak kena faham ya. Bila kita ni cakap baik, maksudnya perkataan baik keluar daripada mulut kita, maka baiklah akal kita. Baik akal kita, baiklah hati kita. Kerana perkataan yang keluar daripada mulut tu datang dari kepala kita. Ya. So, selagi perkataan buruk keluar dari mulut kita, maka buruklah kepala kita, jangan cerita hati. Nak betulkan kepala dengan hati tu, jaga mulut. Next step, S. A. Acknowledge the situation. Dalam bahasa Inggeris dia, acknowledge the situation. Now, acknowledge ni, Azrul, tolong jawab sikit. Acknowledge ni maksudnya apa? Ambil maklum. Ambil maklum, terima kasih Bintang. Terima kasih. Ya. Acknowledge ni adalah sedar apa yang sedang berlaku. Isi, tuan-tuan, bila kita ni stres, sedih, marah, depres ni, kita masuk dalam satu keadaan di mana kita tak sedar apa yang sedang berlaku kerana kita terlalu emotional. Ya. When you are emotional, you stop thinking. Bila kita ni terlalu beremosi, kita berhenti berfikir. Maka kita nak sedar apa yang sedang berlaku. Ya. Sedar apa yang sedang berlaku dan ada dua benda yang kita nak sedar. Tak payah fikir banyak lah. Fikir dua benda je. Ya. Apa yang kita nak sedar? Nombor satu, kita nak sedar kita juga yang buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada situasi tersebut. Baik sekali ya. Benda pertama yang kita nak sedar bahawasanya kita buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada situasi tersebut. We made the choices a few seconds ago or a few years ago which brought us to that situation. Sesedar yang tu. Coach Hussein, gambarnya kalau kita sedar tu kita nak marah tak? Kalau sedar dia control lah, relax. Ya, kerana kita tahu we made that choice. Terima kasih Hussein. So contohnya, when kita langgar kereta depan. Ya. At that moment of time, dah tengok everybody's alright and then we kata, okay, diam. Aku dah langgar kereta orang ni kan. Kita nak sedar, kita ambil jalan tu. Kita nak sedar, kita yang bawa laju macam mana. Kita yang sedar, we made those choices. Kita yang buat pilihan-pilihan tu yang membawa kita kepada situasi itu. Pertama. Kedua, perkara kedua yang kita nak sedar bahawasanya Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku. Ya. Setuju Zid? Ya. Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku. So, Puan Nazrin, bila kita sedar Allah yang mengizinkan benda itu berlaku, kita nak marah ke? Tak adanya. Gigit lidah ada. Ya. Kalau nak gigit lah lidah. Ayolah gigit dah tangan. Ya, kerana waktu tu kita diam. Kerana orang yang tak sedar apa yang berlaku, orang yang tak sedar keluar daripada mulutnya, why? Soal Tuhan. Siapakah kita untuk menyoal Tuhan? Ya. Mulalah dia, why me? Why now? Why? Ya.
So diam. If you have to gigit tangan, gigit. Ya. Allah lebih tahu kenapa sesuatu berlaku kepada kita. Kalaupun Allah explain kat kita, kita ni tak ada mental capacity, tak mampu untuk memaham ya, why Allah benarkan benda itu berlaku. Contoh yang baik dalam Quran yang kita boleh ambil untuk fahamkan kan ni, ingat tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kisah-kisah yang berlaku dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Antaranya, Hajar, give me one Hajar. Apa yang berlaku dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir? Give me one Hajar. Nabi Khidir pecahkan bot. There you go. Dan Nabi Musa kata, why? Contoh. And in the Quran, terima kasih Hajar, bintang. And itu adalah contoh-contoh di mana kita ni, things happen in our life. Perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita akan berlaku. Itu namanya takdir. Cara kita respon kepada apa yang berlaku, itu pilihan. So jangan cerita kenapa benda itu berlaku. Itu soal takdir. Ya, Imam Malik kata salah saya. Kalau kita soal takdir, kita punya Islam dah gone. So don't soal takdir. Things happen. So what? Cara kita respon kepada apa yang berlaku, itu pilihan. So di sini cara kita respon ada dua. Ya, kita nak sedar dua perkara. Ulang balik apa dua perkara tu? Roslan. Number one. Cik Roslan kita. Apa dua perkara tu? Number one. Memang. Ingat program free senang-senang je masuk. Ya, tak ada, you kena soal. Cepat Roslan, nombor satu. Kita nak sedar, nombor one, Roslan. Sedar tentang apa yang berlaku. Sedar nombor satu yang kita nak berlaku ialah kita nak sedar, Roslan, bahawasanya kita yang buat pilihan yang membawa diri kita ke keadaan tu. Terima kasih Roslan. Minta. Benda yang kedua yang kita nak sedar, Allah juga yang mengizinkan benda tu berlaku. Boleh? Hanya bila kita ni sedar, barulah kita boleh bersyukur. Kita kena faham ya, Dr. Rahman, orang lama-lama kan, orang tua-tua dulu, imam-imam dulu, orang ulama-ulama dulu, bila satu benda berlaku dalam hidup dia, satu benda yang bad thing lah yang berlaku dalam hidup dia, dia jawab macam mana, dia respon macam mana, dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, dia bersyukur. Ya. Kita nak sampai level tu, nak say alhamdulillah ala kulli hal, belum lagi kita at least lah dalam mulut kita na'udzubillah, ya, atau innalillah, ya, kita akan say. But to be that person yang sedar apa yang berlaku, kita nak sedar dua benda. Dan bila hanya kita sedar, baru kita bersyukur. Dan Allah lebih tahu why that thing happen to you. Sekiranya saya ni bercakap laju sangat, bagi tahu. Sekiranya apa yang saya beritahu setakat ni masuk akal, boleh difahami, tolong letak Y sebagai tanda ya di chat box tu. Sambil-sambil tu saya admit orang masuk. Yes. Okay, alhamdulillah. Okay. Let's go to the next step. Tadi S, A, B. Atau kita buat latihan sikit. Ya, apa kata kita buat latihan? S, A tadi kita buat latihan sikit. Cara-cara nak mengubah minda tu. Kadang-kadang kita kata, ya, senang je Rizal cakap kan, sedarnya tu. Okay. Let's do some activities that help you sedar and change your mind atau perspektif terhadap apa yang sedang berlaku. Ya. First teknik ialah namanya ubah bahasa anda, maka anda akan berubahlah minda anda. Okay. Saya bagi contoh. Nah, dalam bahasa Inggeris atau dalam teknik NLP itu namanya reframing. You change your mind. Yeah, you change your words.
you will change your mind. Ya. Alright, saya bagi contoh. Katakan Dr. Rahman, orang komplain kat kita. Syekh petang-petang hujan. Mesti jam nanti. Selalunya kita respon kepada orang tu apa yang kita cakap, Dr. Rahman? Rasanya kita akan sebut sama ada dua lah, positif ataupun negatif. Okay. Kalau kita kata positif, alhamdulillah hujan. Dah lama tempat kita ni tak hujan. Tu kita bersyukurlah hujan. Kalau kita kata, itulah hujan. Ni dah banjir ni hujan ni. Kalau tak banjir mesti tak hujan. Lagi menambah lagi ya. Menambah apa ni, minyak ke dalam api. Which will not help. Kan? So kita ubahkan minda orang itu dengan kata-kata kita. Kita kata alhamdulillah dengan hujan, kan dah lama panas. Atau kita kata hujan tu kan apa? Hujan tu apa? Rahmat. Ya. Rezeki. Time hujan, doa banyak-banyak. There you go. So tiba-tiba yang mamak tu yang marah tadi, rahmat turun Yang aku marah ni kenapa? Ya. We do it to ourselves juga. So contohnya kita ni nak balik kampung, jam sepanjang-panjangnya jam. Mulut tu nak mencarut kan. So what should come out from our mouth? What should we say? Untuk mengubah minda pada waktu tu. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah boleh makan roti. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah adalah jam, bolehlah makan roti, kata Dr. Rahman. Kadang-kadang bagi kadang-kadang jam ni ada orang sempat berkenalan dengan kereta sebelah yang jam. There you go. Especially kalau anda dalam jam kereta tepi tu Dr. Rahman, dia akan ambil peluang tu. Ya, so there you go. Ya, so nak mengubah minda tu dengan cepat, ubah bahasa kita. Change your voice, change your the words that you say. Ya. And one of the best words is alhamdulillah ala kulli hal. Alright, itu satu cara. Hormat semua pandangan. Kepada kawan-kawan yang PLF ke dalam grup ni, mereka akan faham bila saya kata hormat pandangan tu. So macam mana nak hormat pandangan? That's interesting. That's interesting. Menarik pandangan tu. Menarik tu. Ya. Wow. Now kita nak kena bezakan ya. Kita nak kena bezakan antara hormat pandangan dan raikan pandangan. Ya, pada pandangan saya ni personally saya hormat pandangan. Saya tidak meraikan pandangan. Especially kalau pandangan yang orang bagi itu saya tak suka, saya tak setuju. Kalau saya meraikan pandangannya, maka saya ni hipokrit. Ya, maka saya hormat pandangan. Macam mana nak hormat pandangan? Bila orang bagi satu pandangan, kita tak suka, maka kita tak nak suka, kita tak suka dan kita tak nak bergaduh dengan orang tu, maka kita kata menarik tu. Menarik tu bukan kita mengiyakan dia, tak. Menarik tu kita kata bahawa pandangan dia menarik. Boleh? Kerana bila kita hormat pandangan orang, orang akan mula nak hormat pandangan kita. Kalau kita tak hormat pandangan orang, bertuahlah orang nak hormat pandangan kita, bergaduhlah selama-lamanya. Kita juga nak hormat pandangan orang. Kenapa? Kerana kita tak mungkin tahu semua benda di dunia. Mungkin apa orang tu cakap merupakan satu benda yang baru. Kita sendiri yang belum dapat beritanya. Contoh. Ya. So hormat pandangan orang. Itu satu latihan untuk menguruskan kepala supaya dia lebih positif. The third step ialah berfikiran positif dahulu. Nah, tim, berfikiran positif dahulu, bukan berfikiran positif selalu. Berfikiran positif selalu dia tak menjadi. Kenapa? Kerana contohnya kita lintas jalan nampak lori datang. Tak apa, dia berhenti. Fikiran positif kan? Boom. So berfikiran positif dahulu. Dah habis positif, nampak negatif lah dia.
ceritanya berfikiran positif selalu. Bersangka baik. Sekejap lagi. Kita nak belajar macam mana nak bersangka baik dengan Allah. Ya? Ilmu free je. Kena nak sabar. Baik. Tadi S, A. Kita sambung ke B. B, break the pattern. Abang Bok Roaizan tolong ulang balik break the pattern tu cakap sekali. Break the pattern. Boleh Abang Bok. Ya. Pecahkan pattern. Apa faham pattern ni? Pattern di sini gini ya. Bila kita dalam keadaan marah atau stres atau depres atau sedih, kita berada dalam satu pattern, satu jalan, satu frame of mind. Ya. Maka kita nak break daripada pattern tu. Kita nak keluar daripada pattern tu. Dan keluar daripada pattern ni sebenarnya adalah satu benda yang kita selalu buat. Kita selalu buat. Siapa di kalangan kita bila dia marah ke stres ke depres, dia pergi makan? Tak yes. Ya. Saya angkat tangan pun boleh, tak ya dekat chat box boleh. Ya. Tu dia. Makan best. Saya. Jangan Makan tengok aiskrim. Jangan pada aiskrim jangan sebut. Alright, gini. Now, itu satu cara yang kita break the pattern ya. Kita marah, stres, depres, kita nak keluar, kita pergi makan, buat benda yang lain. Now, ceritanya boleh buat cara nak buat tu nak kena betulkan. Ya. You see, emosi adalah satu benda yang perlu diekspres, perlu dikeluarkan, perlu dilontarkan, keluar daripada jasad tu. Ya. Bayangkan ya, bayangkan kita tengok komedi ya, lepas tu ada lawak jenaka and all that, kita tak gelak. Kita diam, tak gelak. Apa yang berlaku dengan kita ini? Kita akan sakit perut. Ni. Betul, senak. Senak. Dikrem dekat perut tu. So emosi, baik happiness, sadness, depresi, dia perlu diekspreskan, dia perlu ditunjuk, dia perlu dikeluarkan. Ya. So bila kita makan, dia bukan keluar, dia masuk. Dan dia merosakkan badan tu. Keluar kemudian, tapi dia masuk dulu. Ya. So ini cadangan saya. The next time yang kita ni marah, stres, depres, ya, beli makan bagi orang. Atau masak, kat rumah tu kita ni pandai masak, masak. Asuk ketuk rumah jiran, asuk kata, "Nah, mi goreng yang aku buat ni ha." So jiran kata, "Kenapa ni? Kenduri ke?" "Tak, aku tengah marah makan." You have to give it out. You have to let it out. Kerana kalau benda tu terkumpul, simpan, dia merosakkan jasad. Ya? So, jangan makan, beri orang makan. Siapa di kalangan kita kalau stres, depres, marah, dia pergi shopping? Angkat tangan. Ngaku je lah. There you go. Ya. Hani tak pergi shopping kan ni? Tak, dia tak pergi shopping. Kepada mereka yang pergi shopping. Cuci rumah. Cuci rumah. Tu. Express tu. Cuci rumah. Dia keluarkan peluh dia. Online shopping. Online shopping. Okay. Gini. Yang shopping ke online shopping ke physical shopping ke, the point is this ya. Katakan yang wanita lah, contoh wanita. Dia tengah stres, depres, dia pergi shopping. Habis tu dia nampak tudung Niloufar, tudung dak tu yang mahal tu. Dia kata, "Aku belilah." Aku katakan stres ni, "Aku belilah." You know, it's called retail therapy kononnya. Belilah. Tapi dia forgot. You know why? Because bila dia beli tudung tu, habis tu disangkut kat rumah. Sangkut kat almari dia. Dan selama-lamanya lah tudung tu kat almari, dia akan ingat kenapa dia stres hari tu.
Dia menjadi satu pasakan, dia menjadi satu anchor untuk dia ingat emosi buruk yang dia nak hilangkan kononnya. So saya cadangkan ni, beli tudung dak tu bagi orang. Lepas tu benci kat orang tu. Kita kena ingatkan dalam Quran kita kalau nak memberi, beri benda yang kita sayang. Beri dekat orang tu pesan, jangan pakai depan aku. Pun boleh. Pun boleh. Kalau lah Dr. Rahman, Dr. Rahman, orang yang kita tak suka tu, kita berikan dia hadiah. I mean, it takes a lot of semangat kan? Untuk orang yang kita rasa mengguris hati kita tu, tercala-cala lah hati tu, tetapi instead of responding dengan marah, stres, dendam, kita bagi dia hadiah, kita doakan dia. That would be a better healing process lah daripada dendam gamaknya kan. Yeah. There you go. Yeah, exactly. So baru betul totally break the pattern. Itu break the pattern. Kan Rasulullah kita apa? Rasulullah kita kalau marah anda berdiri buat apa? Duduk. Duduk. Kalau duduk masih marah lagi buat apa? Baring masih marah lagi buat apa? Ambil wuduk. Wuduk. Buat solat. Buat sesuatu yang lain lah tu. Break the pattern lah tu. Yeah. Rizal, I'm sorry, I've got a question. Okay, untuk someone introverted like me, when I get angry, I keep quiet. Oh, sorry, Z. I terdiamkan you. Sorry, Z. Alright, for someone introverted like me, for example, okay, dia bila marah, I don't speak to people. I keep quiet. I stay away from everyone. Apa pattern nak di-breakkan di situ? Well, do something. You see, being quiet but not doing anything doesn't really help you because the marah atau stress atau depressed is still with you. Yes. So why don't you just keep quiet and wash the toilet? Contohnya macam Hani tadi buat. Okay. Why don't you keep quiet and cook? Why don't you keep quiet and if you can read? I mean, do something lah. So my suggestion Z ialah buat sesuatu which is useful for you. Ya. Contohnya ada di antara kita dia melepaskan. Ya. Caranya dia menulis. Dia tulis kat Facebook. Ceritanya kalau ditulis kat Facebook, dia tulis celakalah mamak ni tulis. 3 tahun kemudian benda tu posting tu keluar balik. You know what I mean? Doesn't help kan? Doesn't help dia, doesn't help orang yang dia marah tu, doesn't help anybody pun. So how about menulis benda-benda yang dia belajar daripada pengalaman tersebut. Contohnya journaling. Journaling contohnya. Bila saya ni marah, saya pergi cari tabung. Okay. Kalau tabung masjid tu paling dekat, tabung masjid lah. Kalau tabung KFC paling dekat, tabung KFC lah. And I'll go there, dekat contohnya KFC tu, I'll go there, and orang kat kaunter dah mula tanya nak makan apa? I can kap. I mula letak shilling dalam tabung. Shilling, habis tu RM1, habis RM5, habis RM10. Masuk RM10 tu slow sikit. By the time I sampai 50, I'm settled. I have to get it out of my chest. So keluarkan dan saya cadangkan, lepaskan dan biarlah dia memanfaatkan kita kembali. Agree. Yeah. So contohnya Z, kita bagi tadi tu tudung dak tu bagi kat orang, kembali manfaat kepada kita balik, It's not about the value of that thing. Tak. It's about getting it off your chest, and that is not an easy thing to do. Because once it's off your chest, macam mana kita rasa? Tenang tu. That tenang tu has no value. #deep sangat. Alright. So, apa kata
tuan-tuan perempuan, letak dekat chat box tu sekarang, cerita dengan saya apa satu benda yang bermanfaat kepada anda yang anda akan lakukan selepas ini bila anda marah atau stres atau depres atau sedih di masa depan. Apakah yang anda akan buat? Ingat, dia mesti suatu benda yang bermanfaat. Ya. Sila tulis dekat chat box apa yang anda akan nak tengok. Yang baca Quran, that's one je. Dr. Rahman baca Quran, there you go. Cari tabung, Annie ikut saya. Okay. Kayuh basikal, ya, bagi peluh tu keluar, ya, manfaatkan you, very good. Mengemas, yes. Nak kemas baju-baju ke almari saya dah. Kalau dah habis kemas almari situ, nak datang almari ni pun boleh. Go for it. Okay. Tanam pokok, there you go. You tu lepaskan peluh lah tu. There you go. Very good. Minum air goes in. Kembung je perut tu. Very good. Right. Now and also remember, bila right benda yang bermanfaat. Tuan-tuan perempuan, saya ada buku ni. Ini adalah koleksi Twitter saya untuk 8 tahun. Ya. Dan banyaknya benda dalam Twitter ni sebenarnya adalah respon saya kepada kehidupan. Bila saya tengok benda yang saya tak suka, benda yang saya tak setuju, saya nak lepaskan apa dalam kepala saya letak. Ni buku orang marah ni sebenarnya. 8 tahun. Dan saya yes, boleh, silakan. For ni, you kata kalau kita marah, minum air. I would take a glass of water. Yeah. Then I minum air. I minum air, then I will look at the situation because it worked for me. I tak tahu orang lain mungkin kebun. First you breathe out. Kita marah kan. Lepas tu I grab air. Ini pengalaman I kerja kat Arab. You know how the Arab their behavior very aggressive. Yes. Especially the airline where they have situation with the staff, they will call the manager. So I come in. I dah bawa air 2 botol yang kecil tu kat belakang. So dia marah-marah, I say ya aku ya, Fadal. So I bagi dia air. Lepas tu dia marah-marah, lepas 2 sip tu, I pun minum. Tiba-tiba cerita-cerita dia cium air lah, you tahu Arab cium kan. Lepas tu dia kata, maaf, I'm very sorry to yell at your staff. Then I pegang tangan dia. Yeah. I duduk dengan dia, say what is actually your problem. And you solve it works for you, Tuan Syed. Okay, saya nak cadangkan begini, Tuan Syed. It works for you, go ahead, jalan. Yeah. There's a okay, saya kongsi petua sikit yang saya belajar daripada Brain Silver Method. Yeah. When it comes to drinking water and solving problems, Brain Silver Method kata if you dalam keadaan stress about a certain problem, keraguan kerana tak dapat jawapan kepada permasalahan anda, Brain Silver Method kata sebelum tidur, take a glass of water, say out the problem, put the problem in your head, and then say that you want to look for an answer to this problem, and then you drink that water separuh. Okay, tutup gelas tu, lepas tu tidur. Pagi esok bangun, minum the rest of the water. I tried that technique before, and the problem I had came to me. The problem I had came to me. So just don't drink. That's what I'm saying, Tuan Syed. Minum berniat. Tuan Syed duduk di Saudi lama kan? Bila minum air zam-zam tu kan, zam-zam ialah apa yang kita niatkan. So bila minum tu, minum berniat. So maksudnya bila kita bagi air untuk menenangkan orang itu, maka kita kata dalam hati atau nak sebut, biarlah air ini menenangkan kamu. Bila kita ni minum air yang sama, biarlah air ini menenangkan kamu dengan izin Allah. There you go. So it's not just about drinking. Kalau just about drinking, macam ada orang tu cakap, saya akan banyak minum air, akan kembung dalam perut nanti.
Right, thank you Tuan Syed. You remember that? Ya saya. You remember when we do the PLF presentation? You asked me to do any topic. Correct. And I still break the wall. I cannot come up with topic, and then I respond to you. Right. Say that I got a topic to talk about crisis. Lepas minum air. Alhamdulillah. There you go. There you go. Thank you very much Tuan Syed for sharing. Yeah. Thank Okay. you. Terima kasih. Alright, kita sambung. Ulang kaji sikit. Azrul, S tu apa? Azrul, S tu apa? Shut up. Thank you. A tu apa? A tu apa? Acknowledge. Acknowledge the situation. Yeah. S A. B tu apa? Break the pattern. Break the pattern. The last one is R. Yeah. R ni ada 3 benda. R yang pertama adalah respect. Now, nak respect apa? Kan kita cakap tadi nak hormat pandangan, kita cakap apa? That's interesting. That's interesting, menarik tu. So bayangkan Z, kita bawa kereta, ada orang langgar kita, douche. Asyik kita buka tingkap, asyik kita menarik. Adakah mungkin? Tak adanya. So soalan dia gini. Kita nak cakap menarik tu kepada siapa? Ingat, Allah juga yang mengizinkan benda tu berlaku. So kita nak kata Allah menariknya. Kau nak bagi apa kat aku ni? Kita nak bersangka baik dengan dia. Kerana kita ni sering bersangka buruk, naudzubillah. Kita nak bersangka baik kepada Allah kerana Allah lebih tahu kenapa benda ni berlaku. So kita nak bersangka baik dengan dia. Kita cakap, go ahead, say it out. You know, put your hand to your chest kalau you nak. You say, menarik tu Allah. Kau nak bagi apa kat aku ni? Ya. Kerana bila kita bersangka baik dengan Allah, I am sure many good things will come with it. Yeah. Tapi sekali kita bersangka buruk dengan dia, kita kena ingat ya, Allah ni dia bukan menghukum kita. Hukuman kita ialah nanti di akhirat nanti. Ya. Dah masuk. All those things that kita lalui seharian tu, ya, benda-benda yang kita, all those dugaan yang kita lalui seharian tu adalah cara Allah nak bagi tahu kita untuk ingat balik dia. Adanya permasalahan kita dalam hidup adalah kerana hubungan kita dengan Allah tu ada kurang ngam sikit, ada lupa sikit. Ya. Ada seorang PLF kita namanya Ustaz Ashraf. Ya, dia cerita dia dalam kereta menunggu isteri dia tengah membeli beras dekat supermarket tu. So anak dia sibuk main iPad, you know. So dia kata, akan ayah give me the attention. Why you giving the iPad the attention? So apa yang Ustaz Ashraf buat? Dia pergi cocok, geletek anak dia supaya anak dia bagi perhatian. Now he says Allah does the same thing to us. Kerana kadang-kadang kita lupa. Dan bila kita lupa itulah Allah bagi kita demam. Allah hilangkan kunci kereta. Allah hilangkan kereta tu. Pada waktu tu apa yang berlaku dengan kita? Kita kata Allah. Ingat balik dia. Ya. So jadinya all this kesusahan ni adalah supaya Allah we connect balik dengan dia. Ya. So bersangka baiklah. Kerana kalau kita bersangka buruk and kita question why, tak mungkin kita nampak benda yang kedua iaitu reflect. Tak mungkin kita dapat pembelajaran daripada apa yang berlaku untuk kita reflect kepada diri kita sendiri. Kita selalu katakan, adanya berlakunya semua ni kerana adalah hikmahnya. Kita selalu cakap adalah hikmahnya. Ceritanya seolah-olah hikmahnya di situ. No, that hikmah tu kena bawa balik and reflect back to us.
Ramai di kalangan kita di sini tahu yang saya ni ada seorang anak, ya, anak nombor 3 namanya baby Aisyah. Saya panggil dia baby walaupun dia umur dia 3 tahun. Dia special baby, sangat-sangat rare. Doktor kata dia ada multiple rare disease. Maksudnya kalau kita pergi ke mana-mana doktor pun, people just don't understand what's happening with her. Kenapa? Kerana mereka masih mengkaji keadaan dia tu. So bayangkan pada awal-awal baby Aisyah ni umur dia antara 0 ke 1 hari ke 1 tahun. Bila baby Aisyah menangis kan kita bawa ke doktor, nobody can explain. Nobody can explain what's happening. Mereka semua nak potong baby Aisyah je. So tak ke stres mak ayahnya? Sangat-sangat stres. Sehingga isteri saya cakap, keluar daripada mulut dia, kita ni rasanya kita dah kenal sangat tentang anak-anak, perangai anak-anak. Tiba-tiba Allah bagi kita baby Aisyah untuk belajar lagi. Oh, that's the learning. Adanya baby Aisyah dalam hidup untuk kita belajar lagi. So we take that and reflect it back to us. Apa yang berlaku dengan suami isteri? Tenang. Calm down. Rupanya it's a learning process. Boleh kan? So only when you respect, you sangka baik dengan Allah, only then can you get the learning, pembelajaran untuk kita reflect pada diri sendiri. Barulah masuk yang ketiga, kita redha dengan keadaan itu. Nah, redha ni maksudnya apa? Redha bukan pasrah ya. Pasrah adalah orang-orang yang kata aku dah redha lah, dia dah tinggalkan aku redha je lah. Tapi tiga bulan kemudian masih cakap tentang mamat tu. Itu bukan redha, itu pasrah. Redha ialah you accept and you don't question. Terima seandainya and take it as it is and move on. Because it's not for you to understand. It's for you to build your patience. Yeah. Mak Saleh selalu suka cakap ya, Fauzi daripada Melaka. Mak Saleh selalu cakap apa? Forgive and forget ke? Mana boleh forget? We will always remember. Kenapa we will always remember? Kerana Allah wants you to remember so that you don't make the same mistake. Macam mana kita boleh remember good memories, kita akan selalu remember bad memories. So Allah wants you to remember. So forgive and forget tak berlaku. You want to learn and let go. Belajar dan lepaskan. Let it go. Tolong jangan nyanyi lagu tu. Move on. Move on. Learn and let go. Kadang-kadang Azrul, permasalahan tu datang balik kan. Ada kadang-kadang kan permasalahan tu datang balik. Maksudnya apa? Maksudnya Allah kata, there's some more to learn. And you learn some more. And then you let it go and you move on. Dia macam main game. Macam main game. Macam mana main game tu? Ya, main game you nak pergi ke level yang seterusnya, betul? Yes. There will be challenges, betul? Yeah? Yes. There you go. So you learn from level 1, then you can move on to level 2. Tapi selagi you don't kill the boss at level 1, yes. Dia belum jumpa boss level lagi. There you go. So it's a learning process for you to learn to move on. Kalau lah kita fikirkan all the hardship that happened to us in our life, yeah, those hardships lah make us the best person that we are today. Yes or no? Yes. Because tanpa that hardship, most likely we would not get the tools. Kita tak dapat mungkin pengalaman dan skill untuk menjadikan manusia yang kita nak jadi hari ini. Maka janganlah nak komplain tentang all those bad things that will come to you. Izal? Yes, saya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Hezri ya. Ya, Hezri. Alhamdulillah. Hidup lagi ya, Hezri. Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup. Izal, okay, ada question regarding this learn and let go. Okay, so let's say kita ada let's say saya lah ya, contoh saya ada have bad experience in relationship with one of my good friends sebagai contoh. So so after things happen, I respect things happen, reflect balik, redha.
So bila learn and let go, I learn where can I improve dan sebagainya in the future. Tapi in terms of let go, what if I choose untuk tidak lagi nak ada sebarang urusan dengan dia? Is that okay ataupun meaning that when you let go means apa-apa pun sebarang urusan dengan dia lepas ni masih lagi boleh diteruskan? Well, choice to let go is what you want to let go lah. Let go yang benda-benda yang all those pengalaman buruk that you have with that person, you let go. You still deal with that person kan for whatever reason. Yeah. The thing is, okay, let's say if I have a choice not to deal with him or her, and I choose not to. Your choice, your life, and nobody can say anything bad about it. That's a boundary that you choose to make. Yeah, that you decide what choices that you make in your life. Sekiranya you Hezri nak tahu that choice was right for you or wrong for you, how does it make you feel? If it makes you feel guilty, then probably that's not the right choice. But if it makes you feel good, it makes you feel tenang, then you move on. Yeah, I feel tenang if I don't have any urusan dengan dia. Then that was a good choice. Okay, understood. Thank you, Rizal. You're welcome. Okay. Tuan-tuan dan puan, kita di end of the hour. Yeah, you like to ask questions di dalam masa ya. Tuan Rizal, saya nak soalan. Alright, silakan. Siapa tu? Kak Ita. Oh, tak apa. Siapa bagi nama? Kak Ita. Kak Ita, ya Kak Ita. Okay, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Tadi Azri tanya, he decided to tak nak berurusan dengan that somebody kan? And Rizal said that his choice. Correct. Saya nak cakap I had that experience also dengan kawan baik, and then at one time I decided nak putus hubungan lah, tak nak kawan dah. Okay. Kan? But it keeps on dia macam satu benda yang berat tau. Kat shoulder kita ni. Sedangkan Nabi tak buat macam tu. Betul. Sombongnya kita just because of that one person did something bad that we don't like, you know. Dan kita dah ada musuh. Okay, soalan dia Kak Ita. Soalan dia, I think I do not agree with Azri. Oh, itu bukan soalan Kak Ita. No. Soalannya adalah, soal lah. Soalnya, sampai bila kita nak berpasang gitu? Kak Ita, kita buat apa yang kita buat kerana kita rasa baik, pasal tu kita buat. Ya, kalau tak kita dah lama buat benda yang lain. Ya. Untuk Hezri, dia mengalami apa yang dia alami dan tak mungkin saya, Kak Ita atau siapa-siapa pun dalam grup ni yang akan faham apa yang dilalui oleh Hezri tersebut. Ya. So bila Hezri kata dia membuat pilihan kepada saya, dia sedar apa yang dia buat. Selagi dia sedar apa yang dia buat dan dia rasa tenang kerana pilihan tersebut, maka benarkan dia. Ya. Siapakah kita untuk kata tidak? Apa yang Kak Ita lalui is totally a different case kerana Kak Ita you face a totally different person, you are a totally different person, and the way you handle it is totally how you want to handle it, and you go ahead. Yeah. As long as it makes you happy, Kak Ita. Thank you, Kak Ita. Sikit lagi just to be clear Kak Ita, I don't hold the grudge. Is there that bila saya kurang berurusan dengan dia, saya tenang. Tapi kalau jumpa kita senyum tu, saya tak dendam. Dia tak adalah istilah dendam, benci, dia tak semua. Bila kurang berurusan dengan dia and I choose untuk saya kurang berurusan dengan dia dalam keadaan sedar, saya rasa tenang lah. Then that's okay. Yeah. Thank you Kak Ita dan Azri. Nak putus darah dah. Adanya. Alright, terima kasih. Lain, come on. Tuan Rizal, saya ada soalan. Siapa di sana? Nama saya Sarini. Sarini, silakan. Saya nak tanya, dekat part, I think it was A or B just now, breaking the pattern. Okay. And then you said that to break the pattern, you got to do something else kan, untuk break that pattern of thoughts. So for example, if we, I think it was break the pattern, yang we say positive things, positive thoughts in our head. And then when that happens, positive words come to our mouth. Okay. But what happens when you are inherently, you are a very positive person, tapi at one point people take it as you're just so positive, you know, you're not listening
to me. Okay. Faham tak? In other words, like certain situations they want you to be in that negative well with them. Okay. But I choose not to because that will bring me down. So what's your question? My question is, how do you still be positive and not, you know, have people react that way to you? Sarini, if you don't say anything, you don't do anything, they will still talk. Yes? True. Yes. Yes, Sarini, you just go dekat, you know, Bukit Bintang lah contohnya, you know, and right in the middle of the crowd, you just stand still, don't move, just stand there. People will still talk about you. You know what I mean? Yes, faham. So saya pegang kepada ni Sarini. You know, Sarini pernah naik kapal terbang kan? And then the air hostess akan bagi safety briefing dan dia akan kata bila oksigen mask ni turun, pakai kat siapa dulu? Kita dulu. Pakai kat kita dulu, baru orang yang tersayang. Betul Sarini kan? Betul. Kita settle diri kita dulu. You make yourself happy first. Kalau kita ni tak settle dulu, macam mana lah kita nak bagi happy orang lain kan? So kita settle diri kita dulu. Boleh Sarini? Faham. Thank you, Tuan Rizal. Thank you. Bintang untuk anda. Ain. Gimana? Malu nak tanya soalan? Bangau. Ada? Tak ada? Hello. Siapa? Assalamualaikum, Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya nak tanya, kalau Tuhan tu izinkan benda tu jadi ke atas kita, so nanti dia predict juga that kita pun boleh ada, kita pun boleh take action on that. Betul. Action, maknanya dia pun izinkanlah kita untuk react atas benda tu. Macam mana I nak tahu? Betul. Macam mana I nak tahu yang whatever happens to me and whatever gonna happen to that person, I buat kat dia, Tuhan izinkan. Bila berlaku, Allah izinkan tu. Bila benda tu berlaku, maksudnya Allah izinkan tu. Yeah. Let's not talk about the other person. Yeah, Atika, let's talk about you. Yeah, you do what you do on the choices that you made. Yeah, let's not talk about takdir Tuhan. Itu kerja dia. Itu kerja you. Yeah. The choices that you make tu, pilihan yang you buat tu, you sedar tak apa yang you buat? Once you kata you sedar apa you buat, you know that kerana pilihan tu, maka adalah nanti tindak balas dia. Adalah nanti konsekuensi dia. So the soalan that you want to ask yourself is, sekiranya saya buat ni, ia membawa saya ke syurga ke neraka? Then you know whether what you're doing is right ke tidak. Allah cakap apa tentang ini? Rasulullah cakap apa tentang apa yang saya nak buat ni? So it makes you think twice, 3 times, 4 times before you do it. Okay? Let's not talk about the other person, kerana orang tu tidak ada dalam majlis ni. Kita cakap tentang Atikah yang berada dalam majlis ni. Yeah? So let's not cerita tentang Allah izinkan ke tidak. Itu kerja dia. Yeah? Allah yang menentukan semuanya. Full stop. That's for us to terima. Kita ni, dalam kita membuat pilihan apa yang kita nak buat tu, kita sedar tak apa yang kita buat? Kita sedar tak bahawasanya apa yang pilihan yang kita buat ni sikit ke banyaknya yang akan menyebabkan beberapa benda yang akan berlaku, dan beberapa benda yang akan berlaku tu boleh membawa kita ke syurga atau ke neraka. So sebelum buat tu kita nak soal diri kita. Adakah apa yang aku buat ni Allah izinkan? Allah kata apa tentang apa yang aku buat ni? Kita buka Al-Quran, check references, tanya ustaz. Nabi cakap apa tentang benda-benda macam ni? Boleh? Kalau Atika? if I'm not mistaken, Umar was very strict kan. Tadi dia sangat tegas and people scared of him, right? So what if I decide myself that I'm strict and I don't know, kalau I offended you, I don't care. So I tak nak you pandang I ni macam enteng. Well, Tapi orang cakap kita kena ambil sunnah Rasulullah, which is smart, be beramah and sabar macam tu kan. What if I be as strict as Umar? Takkan benda tu pun salah? Boleh. The thing is this, be strict with patience. You see,
tadi kita cerita banyak tentang menguruskan sabar tu. So sekarang dah sabar dah diurus, gunakanlah. Ya, so bukan nak kata marah tu salah, tak. Ceritanya marah dengan sabar. Kerana marah tanpa sabar kita mencarut, marah tanpa sabar kita bunuh, marah tanpa sabar macam-macam buruk yang kita buat. Ceritanya marah boleh, marah dengan sabar kita jadi strict, kita jadi tegas. Sedih dengan sabar kita menangis, sedih tanpa sabar kita meraung-raung. Ya, so saya tak kata marah tu salah atau sedih atau depres tu salah. Tak. It's emosi yang Tuhan bagi juga. Ceritanya gunakan sabar tu sebagai you punya valve control, sebagai you punya switch. I nak marah dengan dia ni, I nak marah. Tetapi I marah dengan sabar. Maka kita tak adalah pukul dia sampai mati. So maknanya boleh tak I cakap kalau gembira pun adalah satu nikmat. So marah tu pun nikmat untuk I, sedih pun nikmat untuk I lah. So I kena layan semua lah kan, betul tak? Setuju. Dengan syarat marah dengan sabar. Takut-takut marah tu bukan jadi nikmat lagi dah. Ia menjadi jalan you masuk ke neraka. Boleh Atika? Alright, thank you. There you go. That is why ada kita biasa dengar kata sabar tu sebahagian daripada iman. So that is why sabar pun ada limit. Kan? Bila masa Charizbal sebut tadi, bila kita marah dengan sabar, kita punya marah tu tidaklah memuncak, membuat sampai ke dendam yang membuat satu yang di luar batasan. So bila sabar tu jadikan sebagai limit, kita boleh lebih rasional dan lebih akan ada soal jawab dengan diri kita sama ada bila kita nak buat ni adalah memanfaatkan atau memudaratkan. Let's just betulkan ayat tu sikit, Azrul. Okay. We're not saying sabar tu dijadikan satu limit, tak. Because sabar is limitless. Ya, sabar itself is limitless. Sabar is limitless. There will be no boundaries when it comes to sabar. Pasal tu kita pelik kan, orang kata aku ni sabar setakat-setakat je tahu. Siap je. So the thing is this, using sabar as a control valve, using sabar as a switch. Yeah? I have a question. You can still be angry, but with sabar. In that sense, Azrul. Boleh ya? Thank you. Boleh, faham. Thank you, Riza. Siapa ada question tadi? Hanim. Hanim, yes, Hanim. Regarding marah and sabar, the situation tu with my son lah. He's only like 5 years old. I know lah because when we were dealing with children, dia punya tantrum sendiri kan. So marah I tu macam volcano, tapi I understand there is sabar, so I stop it with sabar. Tapi my sabar tu tak boleh nak stop the marah, and then I explode juga. So I don't know how to handle that situation. And sometimes if sabar sangat-sangat kan, and I cry. Okay, where's the question, Hanim? Where's the question, Hanim? The question is how to deal this sabar with children yang ada tantrum. Macam tu. Okay. Remember we did tadi SABR, you know, S means what? Shut up kan? Shut up, yes. Now with children kan, one of the ways that my wife would propagate when she talks about positive discipline, the way she shuts up is she'll tell the kids, you know, Mama is going to lock herself in the toilet for the next 5 minutes. I'll be in the toilet, nowhere. I'm there. I'm in the room for 5 minutes. Give me Mama 5 minutes. Bagi ibu 5 minit. Yeah, and she moves away. She breaks the pattern, kan? She goes away from them. Yeah. So when she goes away from them, she stays in that room for 5 minutes, and then she calms herself down. Then she deals with them. So at the moment of time that the child is at having tantrum, you're unable to, because you yourself haven't managed yourself yet. How are you going to manage the child? Yes. Okay. So manage yourself first. Settle yourself first. Let me give you another way. The next time you get angry, yeah, you ask, that's semestinya with children, maybe with anybody else, yeah.
You say, okay, I'm going to be angry for the next 1 minute. 1 minute ke, 5 minutes ke, 1 hour ke, 1 year, you decide. But the thing is, you must give yourself a deadline. Okay, practice. Yeah. Yeah, So, but this. So contohnya that 1 minute tu, you marah lah, mencarut lah dalam, letaklah apa ni, bantal kat muka tu, mencarut je kat bantal tu lah. For that 1 minute, get it off your chest, and then deal with this issue. So you by giving yourself that time limit, it helps you manage yourself faster. Then deal with the child. Because if you're thinking about, remember we said, get your frame of mind right, positive, by getting your words right. Okay, the reason the child is in a tantrum is because he's seeking for attention. Yes or no? Yes. See, there you go. He's looking for attention because that's the only way he knows how. We adults often forget that we say, hey, kau ada otak, aku ada otak, so therefore kita patutnya sama. No. The way they think is a different way. The way you think will be a very different way. So don't deal with a child the way you would deal with an adult. Yeah. Do you know that the mind, the brain of a child only matures when they reach the age of 25? That's a long time. Exactly. So how have we deal with the children selama ni? Yeah. So look at from that perspective. At the age of 25, is it? I mean, only then they'll be totally mature. Yeah. Regardless whether it's boys or girls. Boys or girls, regardless. Let's take it general lah. Okay. Yeah? So that makes you question balik. How have I been dealing with my children selama ni? Have I been expecting them to perform as per what I think they should? Or what? There you go. Yeah. Or should they be performing? Maybe I'm trying to train him to be independent. I know he's 5, but I tak nak dia macam clingy. So training lah. Yeah, so true. And there are many ways to do that. And seriously, there are many ways to do that. So take your time. 5. If you ask Kak Rosita tadi, she'll say 5 is playtime. 5 is playtime. It's the time that you're gonna play with the child. Play. Because there will be a time when that child doesn't want to play with you anymore. Yeah, I know. Okay, next time Next time kita buat macam mana nak manage children pula. Okay. Kak Riza, I've got a question. Yes, silakan. Saya Muhammad Leni. Ya, Muhammad Leni. So, do you have a tips on how to creating a new positive patterns or habits? Well, normally at the end of the day, kita rasa regret because we wanted to do a lot of things, but then we tak boleh do it, and then the next day, then over time we see that actually it's a pattern. Kita still cannot create new habits, cannot create new patterns. Do you have any tips how to? Yeah, I would start with this one question, Lenny. What's stopping you? Or what's stopping you from starting a new habit? What's stopping you? Give me one. What's stopping you? Time or time. Can time be managed? Can you create time? Create time? Yeah. Create time. Yeah, you can create time. I mean, you find time, can you're creating time. Can you steal time? Steal time maksudnya you're doing one thing at the same time you do something else. You know what I mean? That's stealing time. So time is an excuse that you came up with. In my program, I call excuses the bangau. Muhammad Leni kita ni kan orang Malaysia ni ada lagu bangau. Have you heard that before? Yes. Yeah. Where we tend to give excuses. Dia akan berhati-hati untuk tidak datang. Okay, hang on. I'm going to quiet you, please. Thank you. Yeah. We tend to give excuses. We tend to bangau everything in our life. Yeah. Yes, Leni. Sebenarnya kita betul-betul marah. Kalau mungkin dia Puan, you mute yourself, please. Sorry. All right. Lenny again. Sorry, maaf Lenny. Okay. When we come up with one excuses, we tend to come up with another excuse. What we're doing is we're coming with all these bangaus in our heads, And as long as there's a bangau in our head, we will never get things done.
The worst among us, Lenny, will tend to bangau God. Yeah. For example, why did you get to the office on time? Oh, because it was raining. Who brought down the rain? God. So you bangau God. So step one, Lenny. This is a new habit that you want to start, huh? No more bangauing. No bangau. Excuses. No more excuses. You want something, you'll do anything and everything to get it. Do you own a car, Lenny? Yes, I do. Yeah, what is it, a car of your choice or a car of the family choice? My choice. Your choice. And you know it was a very expensive car at the time, right? Yes. There, and you found every way possible in the most halal sense of the word to get the money to buy the car, yes or no? Yes, true. There you go. So you have proven to me, you have proven to everybody here and to yourself that you are capable of starting something new once you put your mind to it. So again, every time you want to start something new, you ask, what's my bangau? What's stopping me? No more bangaus about it. I want this, yes or no? Yes. Okay, I'll find every halal way to get it done. And you get it done. Now, not to say you have to stick to it, yeah. So contohnya, I'll do this, and then now I'm tired, nak main game. Okay, go main game lah. And come back. Because Lenny, every moment is a choice, and every choice is your choice, kan? So by being aware of that choices that you make, you have a choice to start something new, you have a choice to rest, you have to choice to start again, you have to try to start again next year. Totally your choice. Once you are in that mode, you're always in control and you can start anything at any time that you want because you know you've done that before. Boleh, Lenny? Boleh, Tuan. So that's one new habit you want to start. Stop bangauing. Stop giving excuses. There you go. There you go. Good for you. Kambing dan lembu. Alright. Thank you. Any more? Thank you. Bukan kambing, bukan lembu. Mazni, we are taking a lot of time, Mazni. Are you allowing it? Sorry, Mazni, tak dengar. I forgot to unmute myself. Okay, it's now 9:52. I think we can end the session. So if anybody interested, you boleh beli buku Encik Rizal kita. Contact sendiri Encik Rizal, di FB ada. And we are doing this session every month. Different speakers on monthly basis. So you can follow our FB page, Speakers Rendezvous. So you just follow and like so that you get updated of the next session. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga sesi ini memberi manfaat kepada semua. I like your SABR, shut up, acknowledge situation, break the pattern, respect, reflect, redha. Okay. Thank you, Mazni, for giving the opportunity. Thank you, everybody, for coming. Jumpa lagi, insyaAllah. Thank you very much, Rizal. All right, thank you. Thank you, Rizal. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. And you way out Thank you, slowly. bye. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Thank you. Terima kasih Tuan. Terima kasih Puan Mazni. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Halalkan ilmu ya. Thank you. Tuhan yang punya halal dah. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Okay, Riza, thank you very much. Jumpa lagi. Puan Mazni, your Thank you. reference apa tadi tu boleh tak type dekat dalam chat box? Ya tu. Ni apa page tu ya? Ya, page. Kunci tu. Speakers Rendezvous FB page. Alright, terima kasih. Okay, thank you. Thank you. Dr. Rahman paling awal masuk, Dr. Rahman paling last keluar. Thank you, Rizal. Thank you, Lan. Jumpa lagi, insyaAllah. Thank you, terima kasih. Thank you, Rizal. Assalamualaikum. Thank you. Salam warahmatullah. Terima kasih. Mazni, nanti recording, I think it will go to you kot, kan? Rasanya. Yeah, if it goes to me nanti I'll share with you. If it goes to you nanti tolong share with me ya.
Boleh stop recording. Okay, we'll stop recording.